إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. الحمد لله. Tuan dan puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kuliah kita pagi ini masuk pada tajuk yang baru setelah pada 2 minggu yang lalu kita bicara tentang fitrah, di mana ia merupakan salah satu anugerah Allah yang paling besar, menunjukkan kasih sayangnya kepada kita agar dalam hidup kita sehari-harian dapat kita menentukan mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan fitrah itu. Maka dia harus sentiasa digilat, dijernihkan dan ditonjolkan dengan melaksanakan amal ibadah. Akhirnya fitrah akan mengatasi nafsu, lalu dia menjadi salah satu di antara pendorong kita melakukan kebaikan, mencegah kita daripada terjebak dengan perkara yang mungkar. Hari ini bicara kita tentang al-wasatiyah. Di antara yang diberi perhatian dalam Islam adalah sifat kesederhanaan dalam Islam itu atau keadilan. Sederhana tidak memberi makna kurang bersungguh-sungguh atau berlebih kurang, pada-pada kita kata lagu itu, tidak. Kesederhanaan memberi maksud sesuatu itu berada di pertengahan, sekira-kira dia tidak mengambil hak yang sebelah ni dan sebelah ni tak ambil hak yang ini. Maka antara dua keadaan Islam itu berada di pertengahan, sehingga tidak berlaku melampau yang teruk atau meninggalkan yang teruk. Maksudnya dalam bab kena buat, kita buat, tapi tidaklah Islam menyuruh kita sehingga kita hampir binasa apabila kita melakukan. Pada bab meninggalkan, ya, kita kena tinggal, tetapi tidaklah Islam menyuruh kita meninggalkan sehingga perkara yang berbentuk semula jadi atau serasi dengan kehidupan kita yang tidak memudaratkan. Maka arahan itu ada had dia, larangan pun ada had dia. Inilah di antara keistimewaan manhaj agama yang berbentuk al-hanif, yang berbentuk kasih sayang, rabbaniyul masdar. Dia adalah masdar ataupun punca ketuhanan dalam menjadikan kita seorang hamba yang benar-benar tunduk kepada Allah dengan cara yang betul. Ia juga meraihkan tabi'ul insan. Tabi' ni maknanya tabiat manusia. Kira-kira manusia kita ni lah kena tidur, Allah bagi tidur. Tak ada waktu yang diharamkan tidur, kecuali tengah beribadah, tengah semayang lah. Tengah semayang jangan tidur 10 minit je. Halil nak tidur bila? Sila. Cuma di sana ada waktu yang afdal tidur, ada yang tak afdal tidur. Kerana apa? Ya, kadang-kadang ada waktu yang tak biasa kita tidur, kita tertidur kerana faktor kerja, kadang-kadang faktor umur, kadang-kadang faktor kesihatan. Subhanallah. Lalu tidak seperti kita baca dalam sebahagian buku sejarah berkenaan dengan rahib-rahib, pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani. Akibat salah faham mereka terhadap agama, maka jadikan tidur sebagai musuh. Abang kata ni kami kuat ibadah, tak mau tidur. Allah raih tabiat kita manusia.
makan pelbagai jenis. Bahkan Allah menghalalkan pelbagai jenis makanan. Di antara makanan yang lazat bagi kita adalah daging. Boleh makan, tapi rasa lazat pun jangan hentam teruk sangat, pun tak boleh juga melampau. Ambil pada kadar dia. Kali makan daging sekilo orang tu melampau, memudaratkan, ambil sikit. Boleh. Kita lihat bagaimana padri Kristian kononnya di dalam agama mereka yang sesat, mereka tidak mengambil makanan berdarah. Kononnya vegetarian, makan darah orang tak apa. Tembak orang bagi mati tak apa. Oh, nak sembelih lembu tak boleh. Ini zalim, ini mengerikan. Yang tembak orang apa bom negara orang tak apa. Tak makan daging, kononnya apa? Nak dekat kepada Tuhan. Hanya makan roti, hanya makan sayur. Nak lagi dekat kepada Tuhan, hanya makan sayur saja. Tidak. Allah menghalalkan. Qul uhilla lakumut thayyibat. Beritahu mereka, dihalalkan kepada kamu untuk memakan apa-apa yang baik bagi kamu. Masya Allah. Nah, dalam berumah tangga, kononnya padri yang merasa jelek jika ada pasangan, jika berlaku hubungan, ini menafikan kesucian diri mereka, ternoda akibat hubungan, maka mereka tak berkahwin. Demi Allah, berapa banyak kisah-kisah gelap di belakang gereja-gereja, bahkan gereja paling besar di Vatikan, tentang gangguan seksual dan sebagainya. Kononnya mereka tidak berkahwin kerana nak fokus menyembah Tuhan mereka. Tapi sedangkan manusia Allah raikan fitrah. Allah suruh kahwin, Allah suruh berkahwin. Kerana apa? Kerana itulah fitrah manusia, menginginkan kepada pasangan, kepada zuriat, anak-anak, keturunan, dan itulah kebahagiaan. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Lalu satu yang jelas Allah Subhanahu wa taala letakkan sebagai garis panduan dalam kehidupan beragama, siapa yang cuba keluar daripada dia dengan mengambil jalan lebih ketat, maka akhirnya dia akan kalah dengan cara ketat dia itu. Di mana kata Nabi, wala yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Tak ada siapa pun yang mengetatkan urusan agama, akhirnya dia akan kalah, dia akan tewas. Di mana para sahabat Nabi datang tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aku kuat berpuasa, apa yang patut, maknanya cara macam mana paling elok? Nabi kata, sum thalathata ayyamin min kulli syahr. Dia kata puasalah sebulan 3 hari. Ni hari-hari putih ni, 13, 14, 15 ayyamil bid. Dia kata aku mampu lebih. Nabi kata baik, sum lisnain wal khamis. Tambah lagi puasa Isnin dan Khamis. Di sebulan 3 hari tadi, tambah lagi 8 hari, minggu 2 hari. Dia kata aku mampu lagi. Dia kata puasalah pada bulan-bulan Muharram. Dia kata aku mampu. Baik, kalau begitu puasalah sum siyam Daud alaihi salam. Sum yawman wa aftir yawman. Puasa Nabi Daud, puasa sehari, makan sehari. Kita bahkan aku mampu, aku nak puasa setiap hari. Lepas beberapa ketika, dia kata, demi Allah, jika aku mendengar cadangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tak akan teruk macam ni. Maknanya dia tak mampu untuk istiqamah, akhirnya dia tinggal. Sebab apa? Kena raih. Inna libadanika alaika haqqa. Pada tubuh badan kamu ada hak. Wa inna li ahlika alaika haqqa. Untuk keluarga kamu, kalau dalam rumah tu
Pak ni kan nak puasa suami isteri dengan anak-anak macam mana? Kalau nak makan, ayah tak main makan ni, contohlah. Kalau ada hari yang dia puasa, ada hari yang dia tak puasa, itu cantik. Maka siapa yang mengetatkan urusan agama, dia akan kalah. Pada satu pihak yang lain pula, sebelah lagi, siapa yang mempermudah-mudahkan urusan agama, maka dia akan sesat. Tuan, kita sambut Maulidur Rasul hari Selasa baru ni. Perutusan daripada banyak pihak kita baca cukup cantik lah. Kau ni saran jangan rasuah, kau ni kata ikut manhaj Rasulullah, kau ni ikut apa gaya pembentukan keluarga Rasulullah, semua cakap. Ketua agama, Perdana Menteri, setiap negeri ada perutusan. Tapi takkan dia hanya kekal sebagai perutusan pada hari Maulidur Rasul. Ketua agama yang bercakap isteri tak menutup aurat, manhaj Rasulullah yang macam mana benarnya? Yang macam mana? Kita ajak jom rakyat ikut cara hidup Rasulullah yang bercakap itu. Just tutup aurat isteri kamu dulu, cukup. Itu satu perjuangan cukup besar bagi mereka-mereka ni. Akhirnya, adakah mereka faham apa yang mereka baca daripada perutusan? Atau ia sekadar ditulis oleh penasihat agama atau sesiapa sahaja, lalu dibacakan pada hari tersebut menjadi rutin tahunan? Demi Allah, ini tak betul. Tak betul. Orang muak dan jelek mendengar, arahan yang langsung tak diikuti oleh yang bercakap. Tuan, kalau kita guru jumalah ni, cikgu yang tak mau vaksin, tak boleh pergi kerja, nanti kena tukar, kena apa. Sebab apa? Oh, anak murid vaksin, cikgu tak vaksin. Macam mana anak murid nak? Contoh saya bagi, bukan anti vaksin tak. Tapi kalau kita duduk atas, kita bercakap, tapi kita tak buat macam kita cakap, orang bawah nak ikut kah? Siapa nak ikut? Nak larang orang bawahan jangan rasuah, atasan rasuah. Macam mana nak selesai rasuah kita? Tak selesai. Subhanallah. Sebab itu, siapa yang ketat sangat, dia tak boleh pergi lama, dia tak boleh pergi jauh. Tengah jalan dia akan berhenti daripada istiqamah. Siapa yang berlebih kurang sangat, maka dia akan sesat dan terlajak jauh. Dalam keadaan dia sesat, dia rasa dia betul. Ini yang menakutkan. Wal'iyadu billah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, maka di antara keistimewaan yang paling jelas dalam agama ini ialah at-tawazun, keseimbangan antara tuntutan dunia dan tuntutan akhirat, antara hak pemilikan yang kita kena jaga dan apa yang kita kena bagi ke orang. Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam seharian kita, Allah tak biarkan kita kecuali kita kena sembah Allah pada waktu-waktu tertentu. Pada masa yang sama, Allah tidak membiarkan kita hanya menyembah Allah sehingga tak mampu menguruskan kehidupan harian kita. Nak berseronok, nak pergi berjalan, nak pergi berhibur sikit, nak bawa anak-anak pergi terjun sungai ke laut ke, tidak ada halangan kecuali ada batasan yang perlu diikuti. Nah, dalam kita berusaha bekerja, hak kita, ada orang yang mampu kerja sampai sehari 15 jam, sila. Ada orang yang bisnes dia dalam satu masa 3 benda, 4 benda, 5 benda, silakan. Tapi harus ingat bahawa pemilikan itu bukan hak mutlak kamu. Ada di sana hak Allah yang Allah minta. Wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil
bagi ke adik-beradik sikit, bagi ke orang yang terputus bekalan, bagi kepada anak-anak yatim, bagi kepada orang-orang miskin, sama ada secara wajib melalui zakat atau secara tatawwu', secara sunat sukarela melalui sedekah, wakaf dan seumpamanya. Masya Allah, akhirnya orang itu tak rasa bahawa hak ni aku punya. Dalam dia usaha, dia rasa ini adalah apa yang Allah mudahkan jalan atas tangan dia, lalu tak melampau. Diguna pada tempatnya, diguna pada kadar yang dihalal dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami jadikan kamu sebagai umat yang memiliki ciri-ciri keseimbangan, pertengahan, keadilan, tidak terlalu melampau dan tidak berlepas diri daripada agama, supaya kamu menjadi saksi ke atas semua manusia yang pernah hidup sebelum ini bahawa manhaj Allah adalah manhaj yang sangat sesuai kepada manusia, dan Rasul kamu menjadi saksi ke atas perbuatan kamu. Tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan slogan wasatiyah hanya sebagai nak gambarkan kehidupan Islam kita, itu tidak betul. Wasatiyah harus dijadikan cara hidup, bukan slogan, apatah lagi kempen pilihan raya dan sebagainya yang dulu pernah rancak penggunaan perkataan wasatiyah ini. Tidak menggambarkan langsung ciri-ciri Islam yang sebenar. Penggunaan istilah yang salah memburukkan agama. Istilah harus digunakan pada tempat yang betul, iaitu dengan pelaksanaan. Maka melalui pelaksanaanlah istilah itu akan tepat. Nah, kerana itu para ulama membahaskan bahawa perkataan ulama itu sendiri adalah sangat berat untuk ditujukan kepada diri mereka, kerana mereka bimbang kalau mereka tak buat apa yang mereka tahu. Ia bukan ulama atau alim, bukan sekadar ada ilmu. Al-alimu man amila bi'ilmih. Orang yang alim itu adalah orang yang beramal dengan ilmunya, barulah dia alim. Tapi kalau al-alimu man jama'al ilma, laysa bi'alim. Orang yang berilmu hanya menghimpun ilmu sahaja, himpun mengaji, cari sarjanaan apa semua, kemudian nak jawatan, nak pangkat, nak kedudukan, nak gaji yang tinggi. Hadza laysa bi'alim, hadza talibud dunya. Ini bukan seorang alim, ini pencari dunia. Maka kerana itu mereka keberatan untuk menisbahkan apa-apa yang mengisyaratkan ilmu kepada mereka. Akhirnya mereka nisbahkan kepada diri mereka nama tempat kelahiran. Yang ni An-Nawawi, kenapa lahir di Nawa? Ini Al-Bukhari, kenapa lahir di Bukhara? Ini itu ya. Tapi tak ditokok tambah gelaran-gelaran yang mereka sangat takut. Hari ini sewenang-wenang dengan ilmu yang sedikit, amalan yang kurang, redha dengan kemaksiatan, bisu dalam menegur kemungkaran yang terang-terang, kita diberi gelaran-gelaran yang sangat menakutkan. Al-allamah, al-apa semua, ya Rabb, ya Rabb. Itu memburukkan akhirnya istilah-istilah tersebut. Nah, maka Islam pun begitu. Al-wasatiyah, ia bukan slogan, ia adalah pengamalan, melaksanakan Islam seperti yang dituntutnya, cantik. Lihat bagaimana Nabi SAW satu hari masuk ke dalam masjid. Nabi lihat ada satu tali yang diikat antara tiang dengan tiang. Nabi tanya, ni tali apa ni?
tali untuk tali ini milik fulanah binti fulan. Dia ketika bertahajud, kalau letih dia akan bersandar dekat tali tu, nak terus tahajud juga. Nabi kata hullu, ongkai. Suruh dia kalau dia mengantuk, hendaklah dia tidur. Idza na'asa ahadukum falyarqud. Ini ketika tahajud. Jika seorang kamu mengantuk ketika tahajud, hendaklah dia tidur. Bukan tahajud bagus ke? Mangkit elok dah pukul 4 pagi, pukul 4:30. Nak semayang ni tapi mengantuk. Nabi kata tidur. Maka tidur ketika itu sunnah. Kalau mengantuk sangat, habis ada hari kita mangkit, tak boleh lawan mata kita. Tapi jangan setiap hari lagu tu, setiap hari mangkit, menguap, tidur lah. Sunnah dah kenal. Ada ketika kena lawan, tapi dia mengantuk sungguh hari tu. Lebih baik tidur, kerana ketika salat tahajud kita tak ingat apa-apa. Kita hanya melayan mengantuk kita sahaja. Ini wasatiyah. Salat pada kadar kamu mampu. Salat sunat duha 2 rakaat hingga 12. Paling banyak riwayat ada kata 8. Maka kamu nak solat berapa? 2 silakan, 4 silakan, 6 silakan. Ada masa nak solat sampai 8, 12, sila. Jangan lebih. Subhanallah. Pilihan yang diberi kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam jika solat malam, Nabi solat tak lebih daripada 11 rakaat. Ada riwayat tidak lebih daripada 13 rakaat. Boleh nak lebih, boleh, tidak ada masalah. Cuma bila Nabi solat, Nabi baca panjang. Panjang itu pada kadar Nabi tak berasa letih dan Nabi berasa sonok, tak boleh berhenti. Ini mai dalam keadaan kita tak terasa terbeban dan berat. Itu ada orang kata macam mana wasatiyahnya Nabi mayang sampai lenguh-lenguh kaki. Yang menyatakan lenguh itu adalah Sayyidatuna Aisyah, sedangkan Nabi tidak. Bahkan Nabi kata afala akunu 'abdan syakura, tidakkah boleh aku jadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Bila kita mula seronok dengan ibadah, maka buatlah hingga datang rasa letih dan jemu kamu. Nabi SAW juga menyebut apabila kamu jemu daripada membaca Al-Quran, maka berhentilah. Kena berhenti. Ya. Kerana tidak ada kualiti lagi. Selepas seorang tu dah baca, dia letih dah, dia merasa lenguh lama dah, dia duduk ligan nak habis sehari sejuzuk. Tapi dah baru 10 muka, dia dah macam nak hilang semangat ataupun letih, ada tuntutan duk ligan, dia berhenti. Kerana Al-Quran harus ditatapi dengan sepenuh hati. Sama anak-anak kita, kita nak mereka hafal Quran, ada masa mereka nampak jemu tu relax kan. Bagi waktu Quran jangan terlalu panjang. Sehari pagi 1 jam, tengah hari 1 jam, petang pula jam, bahagi-bahagi masa. Kenapa kita tak mau mereka terfitnah dengan Al-Quran? Masa berat, kami ni tension dengan Quran. Ya, apa bagi tahu macam tu? Nak berhenti sekolah tak sebab apa? Tension kenapa Quran? Alamak. Adakah Quran diturunkan dengan payah? Sedangkan kata Allah walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami telah mudahkan Quran untuk dihafal, dibaca. Ada tak orang yang nak menghafalnya, membacanya? Cara. Akhirnya cara yang tak betul memberi fahaman yang juga tidak betul. Tuan-tuan dirahmati Allah. Ayat yang terakhir daripada surah Al-Fatihah, iaitu surah Al-Fatihah, surah yang wajib dibaca dalam setiap solat, sunat atau wajib. Ayat yang terakhir ni memberi faham wasatiyah dalam Islam. Belum tu kata Allah ihdinas siratal mustaqim. Allah minta kita berdoa, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang betul.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim, iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah beri nikmat Islam ke atas mereka, nikmat iman, nikmat melaksanakan tuntutan Islam itu. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukanlah jalan orang-orang yang dimurkai ke atas mereka, yakni di kalangan orang-orang Yahudi. Yahudi atau Bani Israel adalah kaum yang paling banyak diutuskan Rasul dan juga kitab kepada mereka. Lalu mereka menjadi melampau dengan mereka mengharamkan daripada daging, daripada seekor lembu boleh makan daging saja, lain tak boleh makan. Lemak, perut, hati lah, semua tak boleh makan, daging saja. Nak abang kata apa? Kita ni orang hebat. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh, kami ni anak-anak Tuhan, kekasih Tuhan, mana boleh makan hati lah, makan daging cukup. Akhirnya teruk dah. Kita tu tokak daging saja. Dah, dia kena campur juga. Bihun sup tu kalau campur, ada perut sikit, ada apa sikit, kepelbagaian dah. Yang ni je. Subhanallah. Akhirnya mereka menjadi payah. Bila Allah turunkan arahan, hampa nak makan daging, mau makan daging saja. Payah. Seperti mana ketika Nabi Musa masih hidup, Allah suruh Nabi Musa beritahu ni, dia pun nak tahu siapa pembunuh si fulan, baik suruh sembelih lembu. Apa kata main-main Musa, orang nak cari pembunuh bukan buat kenuri. Tu melawan. Nah, tanya pula Nabi Musa kata, apa kena cari lembu. Hak lembu ni apa teronok lagi, maknanya tak campur, tak apa lagi, sekian-sekian. Kata mana nak cari, macam mana ni? Turun pula cari, warna dia kuning keemasan. Alamak, nak cari tang mana yang tak ada bulu lain langsung dekat badan dia, kecuali warna tu saja, solid. Macam mana nak cari? Cari yang tak pernah dikerjakan, maknanya tuan dia tak pernah suruh dia bajak, tak suruh apa dah. Dia ni dibelah saja. Mana ada orang bela lembu, belah saja, tanpa kena buat kerja apa semua. Berat. Akhirnya jumpa dalam keadaan lembu cukup mahal harga dia. Mahalnya itu bayaran kepada kedegilan dan keangkuhan. Al-maghdubi alaihim, Allah murka kepada mereka, sehingga pada zaman mereka lah manusia ditukar menjadi babi, menjadi kera. Waladhdallin, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat di kalangan orang-orang Kristian. Daripada ketika Isa alaihi salam itu Nabi, mereka perangi dia, musuhi dia, tak mau beriman kecuali beberapa orang Al-Hawariyun saja, keliling dia beberapa orang je. Selepas dia disalib pada pandangan mereka, dibunuh oleh tentera Rom dan juga orang-orang Yahudi, akhirnya mereka tuhankan dia pula. Tak kecelaru waktu hidup, tak mau ikut. Cerita aku ni Nabi, tak mau ikut, elok mati Tuhan. Sampai hari ni agama ni paling meriah, paling ramai penganut dia, dalam kecelaruan dan kemerapuan dia paling banyak penganut, sedang mereka dalam kesesatan. Maka kita mendoakan Allah yahdina siratal mustaqim, semoga Allah beri petunjuk pada kita akan jalan yang lurus. Lurus itu berarti istiqamah, kekal dalam agama, sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam sebaik-baik keadaan, insya-Allah. Dan akhirnya wasatiyah itu adalah contoh kepada kekuatan, dan dia adalah noktah atau titik kepada kesatuan umat Islam jika semuanya berpegang kepada ajaran Islam yang asal.
Maka jika melambat saling berbunuhan hanya kerana sekecil-kecil perkara, oh tak boleh sambut Maulidur Rasul, ada orang pergi bom masjid kerana duduk tengah sambut Maulidur Rasul, ini bid'ah, siapa buat kafir, berselawat ke atas Nabi dalam satu majlis menjadi kafir. Maka siapa lagi yang akan selamat daripada kekufuran? Perlu kepada keluasan berfikir, berlapang dada dan juga saling bertolak ansur. Akhirnya wasatiyah lah titik kepada kesatuan kita umat Islam. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.